Bab firman Allah Azza wa Jalla, wadhkur fil kitab Maryam, sebutlah kisah Maryam dalam kitab ini. Idzan tabadat min ahliha, apabila dia menyisih dari ahli keluarganya. I'tazalat, yakni menyendiri, pergi sendirian. Nabadnahu, alqainahu, maknanya kami mencampakkannya. Nabadnahu syarqiyan mimma yali syarq, yakni ke sebelah timur. Fa'aja'aha, yaitu wazan af'ala daripada ji'tu, aja'aha. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah, kesakitan akan melahirkan anak telah membawanya pergi ke pangkal pokok buah, pokok kurma, pokok tamar. Wa yuqalu alja'aha ittarraha, yakni mendorongnya, memaksanya pergi ke sesuatu tempat. Tasaqat, tusaqit alaiki rutaban janiyah. Tusaqit, gugur, menggugurkan. Pokok itu akan menggugurkan buahnya. Qasiyah, qasiyan, maknanya jauh. Fariyan azimah, fariyan maknanya aziman, besar. Laqad ji'ti syai'an fariya, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar. Qala Ibnu Abbas, nasyan wa kuntu nasyan mansiyah. Nasyan maknanya lam akun syai'an, aku tidak merupakan apa-apa, aku tidak menjadi apa-apa. Wa qala ghairu an-nasih, maknanya al-haqir, yang remeh, yang lekeh. Abu Wa'il berkata, alimat Maryam sedar bahwa at-taqi adalah orang yang bijaksana, orang yang berakal. Ketika beliau berkata, in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Waqi' berkata dari Israel, diambilnya dari Israel, dari Abi Ishaq, dari Bara, sariyan. Sariya mana nahrun saghir, sungai yang kecil, dengan bahasa Suryani. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dalam buayan kecuali 3 orang, Isa dan seorang kanak-kanak di kalangan Bani Israel. Wa kana fi Bani Israel, seorang lelaki di kalangan Bani Israel bernama Juraij, dipanggil Juraij. Dia bersembahyang, sedang bersembahyang. Tiba-tiba ibu dia datang dan ibunya memanggilnya. Dia pun berkata, yakni dalam hatinya, akan ku sahut ke panggilan ibuku atau akan ku teruskan sembahyangku? Maka ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat, ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau menunjukkan kepadanya muka mumisat, yakni pelacur-pelacur. Juraij berada dalam rumah ibadatnya. Fata'arradat lahu imra'atun, tiba-tiba mari seorang perempuan yang menawarkan, mempelawakan diri kepadanya. Fakallamathu, perempuan itu memujuknya. Fa'abah, tetapi Juraij tak mahu. Fa'atat ra'iyan, perempuan itu pun pergi kepada penggembala. Fa'amkanathu min nafsiha, dan menyerahkan dirinya kepada penggembala itu. Fawaladat ghulaman, akhirnya perempuan itu melahirkan seorang anak bayi, seorang anak. Faqila laha, orang bertanya perempuan itu, mimman, anak siapa? Faqalat min Juraij, dia berkata anak Juraij. Fa'atau, mereka pun pergi kepada Juraij. Mereka merobohkan rumah ibadatnya dan menurunkannya dari rumah ibadat itu serta memaki hamunnya. Fatawadda'a, selepas itu Juraij pun berwudu dan bersembahyang. Kemudian atal ghulam, pergi kepada budak itu. Faqala, sambil dia berkata, pergi itu, dia pun kata, siapa ayah engkau wahai budak? Faqala ar-ra'i, budak itu pun berkata, penggembala. Qalu, selepas itu orang ramai pun berkata, kami nak bina rumah ibadat engkau ni dari emas. Juraij berkata, tidak, kecuali dari tanah juga. Dan seorang perempuan yang sedang menyusukan, ini yang ketiga, seorang perempuan yang sedang menyusukan anaknya dari kalangan Bani Israel. Famarra biha rajulun rakibun, tiba-tiba lalu seorang yang berkenderaan penuh dengan kehebatan. Faqalat, ibunya berkata,
ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Budak yang sedang menyusui itu pun meninggalkan tetek ibunya, lalu berpaling ataupun menghadap kepada orang yang berkenderaan itu sambil berkata, ya Allah, jangan jadikan daku sepertinya. Kemudian kembali mengisap susu ibunya. Abu Hurairah berkata, semacam aku nampak lagi Rasul Nabi SAW mengisap jarinya, menunjukkan isap balik. Thumma murra bi amatin, kemudian dibawa lalu seorang hamba perempuan. Faqalat, ibunya pun berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia ini. Fatarakat sadiyaha, maka budak itu pun meninggalkan tetek ibunya, melepaskan tetek ibunya, lalu berkata, ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Faqalat, ibunya bertanya, kenapa tu? Faqala, anak dia pun kata, ar-rakib, yang berkenderaan itu ialah seorang yang zalim, salah seorang pemerintah yang zalim. Dan amah ini, hamba perempuan ini, mereka tuduh dia mencuri, dia berzina, padahal dia tidak melakukannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Nabi SAW pada malam diisrakan, Nabi SAW bersabda, pada malam aku dibawa berjalan, aku bertemu dengan Musa. Nabi SAW menggambarkannya dengan mengatakan dia adalah seorang yang hasibtu, saya rasa dia berkata muttaribun, seorang yang muttaribun, yang apa nih muttaribun itu gempal, satu maknanya, salah satu maknanya seorang yang besarlah, kemas tubuhnya. Rajulur ra's, rambutnya itu betul lurus, rambutnya lurus. Ka'annahu min rijali syanu'ah, seolah-olah dia macam dia ni salah seorang dari orang Syanu'ah, kabilah Syanu'ah. Qala, Nabi SAW bersabda, aku bertemu Isa. Nabi SAW pun menggambarkannya. Dia berkata, Rab'ah. Rab'ah ini pun maknanya begitu juga, maknanya sedang tubuhnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ahmar, amirah warna kulitnya. Ka'annama kharaja min dimas, semacam dia baru keluar dari bilik mandi air panas. Maksudnya dimas itu hammam, yakni bilik mandi air panas. Dan saya melihat Ibrahim di kalangan anak cucunya yang paling serupa, akulah dengan dia yang paling serupa dengan dia. Qala wa utitu, Nabi SAW bersabda, dibawakan kepadaku dua bekas, salah satu darinya berisi susu dan yang satu lagi berisi arak. Maka dikatakan kepadaku, ambillah yang mana satu dari dua ini yang engkau mahu. Aku pun mengambil susu dan minum. Lalu dikatakan kepadaku, engkau telah terpimpin kepada fitrah, yakni kepada cara hidup yang suci, kepada agama yang fitrah, agama fitrah, ataupun asabtal fitrah, engkau telah menepati fitrah, yakni asal fitrah makna agama yang suci, ataupun asal kejadian manusia yang bersih. Ama, ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau mengambil arak, nescaya jadi sesat umatmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda, saya melihat Isa, Musa dan Ibrahim. Isa merah warna kulitnya, ja'dun, rambutnya ekal, aridus sadr, dan lapang dadanya, luas dadanya. Adapun Musa, fa'adam, mana seorang yang merah kulitnya. Apa ni setengah-setengah ulama apa ni menterjemahkan dengan apa ni hitam manis. Itu makna Adam. Jasim, besar orangnya, tinggi. Sabt, yakni lurus rambutnya. Ka'annahu min rijali zut, semacam lelaki zut, semacam dia ni dari kalangan lelaki zut, yakni bangsa zut. Diriwayatkan Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan Nabi SAW pada suatu hari berada di hadapan orang ramai. Nabi SAW menyebutkan tentang Masih Dajjal. Lalu baginda berkata, Allah tidak buta sebelah matanya.
Allah tidak buta sebelah mata. Ingat, Masih Dajjal ini mata sebelah kanannya buta, dan matanya itu timbul, menonjol keluar macam buah anggur. Wa aranil lailah, malam tadi aku melihat aku, yakni aku bermimpi melihat aku berada dekat Kaabah. Tiba-tiba datang seorang lelaki Adam yang berwarna hitam manis ataupun merah kulit. Ka'ahsani ma tara, seperti seorang yang paling cantik di antara orang yang berwarna begitu yang pernah engkau lihat. Tadribu limmatu baina mankibai, rambutnya mencecah dua bahunya, rambutnya panjang mencecah dua bahunya. Rajilu syar, lurus rambutnya. Yaqturu ra'suhu ma'an, rambutnya, yakni kepalanya, yakni rambutnya menitiskan air sambil meletakkan dua tangannya di atas dua bahu, di atas bahu dua orang lelaki yang berada di kiri kanannya. Wa huwa yatufu bil bait, dia bertawaf, sedang bertawaf di Baitullah. Faqultu, saya pun bertanya, siapa ini? Mereka pun berkata, inilah Al-Masih Ibnu Maryam. Kemudian saya melihat seorang lelaki yang lain di belakangnya, ja'dan qitata, seorang yang kerinting rambutnya, qitatan, kerinting kuat sangatlah. Ja'dan itu maknanya ekal, qatata atau qitata itu maknanya ekal kerotok, kuat sangat. A'war, buta mata sebelah kanannya. Paling serupa dengan orang yang pernah aku lihat, di antara orang yang pernah aku lihat paling serupa dengan Ibnu Qatan. Sambil Masih Dajjal ini meletakkan dua tangannya di atas dua bahu rajul, orang lelaki, yatufu bil bait, bertawaf di Baitullah. Faqultu, saya pun bertanya, man hadha, siapa ini? Mereka pun berkata, inilah Masih Dajjal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, katanya, tidak, demi Allah, Nabi SAW tidak berkata kepada Isa ahmar, tetapi dia berkata, ketika aku sedang tidur, atufu bil Ka'bah, mana aku bermimpi melihat aku sedang bertawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang yang Adam, yang warna kulitnya Adam. Adam itu setengah ulama mengatakan hitam manis, tetapi bagiannya yang lebih tepatnya merah kulit. Ahmar tadi lain, ahmar itu putih kemerahan. Ini merah kulit yang dikatakan asmar, ataupun Adam ini. Fa'idha rajulun Adam sabtu syar, yang lurus rambutnya, berpegang ataupun tangannya berada di antara dua orang lelaki, yang tufurak suhma'an, seperti tadi juga, kepalanya atau rambutnya menitiskan air, atau yuhraqu ra'suhu ma'an, air mengalir dari kepalanya. Faqultu man hadha, saya bertanya, siapa ini? Mereka berkata, Ibnu Maryam. Saya pun pergi, lalu saya berpaling pula, tiba-tiba saya nampak seorang yang ahmar, merah, jasim, besar orangnya, ja'dur ra's, ekal ataupun kerinting rambutnya, a'waru 'ainihil yumna, buta mata sebelah kanannya, ka'anna 'ainahu 'indabah tafi'ah, matanya macam buah anggur menonjol keluar. Faqultu man hadha? Qalu hadha ad-dajjal. Orang yang paling serupa dengannya ialah Ibnu Qatan. Az-Zuhri berkata, seorang lelaki dari Khuza'ah yang telah mati di zaman jahiliyah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akulah orang yang paling berhak terhadap Isa Ibnu Maryam, dan para nabi itu adalah anak-anak kepada auladu allatin, anak-anak sebapak, anak-anak cucu sebapak, tetapi ibunya berlainan. Laisa baini wa bainahu nabiyyun, tidak ada di antaraku dengannya nabi, tidak ada di antara aku dengannya nabi.
Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatul li'allatin. Seperti tadi juga, baru ni kita sudah terjemah dah, gitu-gitulah. Sepintas lalu saja. Nabi-nabi itu adalah saudara li'allat, saudara bapaknya sama, berkongsi bapa, tetapi ibunya berlainan. Ummahatuhum syatta, ibu mereka lain-lain. Wa dinuhum wahid, agama mereka sama. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pernah Nabi Isa melihat seseorang sedang mencuri. Faqala lahu, Nabi Isa pun berkata kepadanya, engkau mencuri? Orang itu berkata, tidak, demi Allah, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Maka Isa pun berkata, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa kadzabtu ainayya, dan aku dustakan dua mataku. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahwa beliau mendengar Umar berucap di atas mimbar. Beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu memuji-muji aku secara berlebih-lebihan. Itu makna itra, la tuturuni atra yutri itra. Jangan kamu melampau-lampau dalam memuji aku. Jangan engkau menjulang-julang aku berlebihan, seperti mana orang-orang Kristian telah memuji Isa ibnu Maryam secara berlebih-lebihan. Aku tidak lebih dari hambanya, tetapi hendaklah kamu berkata, Abdullahi wa rasuluh, aku adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu telah mengajar adab kepada amahnya, yakni hamba sahaya perempuannya, dengan sebaik-baiknya, dan diberi pengetahuan kepadanya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia memerdekakannya lalu mengahwininya, dia mendapat 2 pahala. Dan orang yang telah beriman dengan Isa kemudian beriman pula dengan daku, dia mendapat 2 pahala. Dan hamba apabila dia bertakwa kepada Tuhannya dan taat kepada tuan-tuannya, dia juga mendapat 2 pahala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan dihasyarkan, yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang, berkulup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulakan kejadian manusia itu, kami kembalikannya, yakni seperti asal. Wa'dan alaina, sebagai suatu janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami tetap akan melakukan. Maka orang yang mula-mula diberi persalinan ialah Ibrahim, kemudian dibawakan beberapa orang dari sahabat-sahabat ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Aku pun berkata, itu sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan, mereka terus murtad, berpaling tadah selepas engkau meninggalkan mereka. Fa'aqulu, ketika itu aku pun berkata, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Abdus Salih, hamba yang saleh, Isa bin Maryam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ini dalam Quran. Aku menjadi saksi kepada mereka selama aku berada di kalangan mereka, tetapi bila engkau telah mengambil daku, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkau menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum, sekiranya engkau menyiksakan mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu, dan sekiranya engkau mengampuni mereka, maka innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Diriwayatkan dari Abi Abdillah dari Qabisah, beliau berkata, mereka adalah orang-orang yang murtad, yang telah murtad di zaman Abu Bakar dan telah diperangi oleh Abu Bakar. Bab turunnya Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila, tak lama lagi nanti akan turun di kalangan kamu Ibnu Maryam sebagai penguasa yang adil.
fayaksir as-salib, dia akan memecahkan, menghancurkan salib, membunuh babi, wa yadha'al harb, dan yadha'al harb, dan akan menghentikan, yadha'al harb, menghentikan perang, wa yafidhal mal, dan harta benda melimpah ruah, hatta la yaqbalahu ahad, sehingga tidak akan diterima oleh sesiapa pun, sehingga sekali sujud pada ketika itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah kalau kamu mahu, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, tiada seorang pun ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya sebelum matinya, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat pula dia akan menjadi saksi kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kamu apabila turun Ibnu Maryam di kalangan kamu, imam kamu di antara kamu, imam kamu adalah salah seorang di antara kamu, tabahu Uqail wal Auza'i. Sekali itu. Jadi sebelum pada ni datang ni, kalau kita ni lah nuskah ni, muka surat yang sama di atas sekali, baris yang kedua tu sudah ada dah tajuk supon ni. Tetapi hak dulu menceritakan tentang Maryam. Hak ni walaupun Maryam juga, cerita Maryam juga, tapi ada kaitannya. Maksud Imam Bukhari nak mengaitkannya dengan Nabi Isa, jadi maksudnya berlainan. Kemudian dia sebut intabadzat, itu makna dia begini-gini, itu dari segi lurah lah, dari segi lurah. Tak apalah, itu kita tidak nak bincang panjang. Tidak nak bincang panjang berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat apa tu, tak ada apa. Cumanya akhir sekali dia kata Maryam sedar bahawa taqi itu, orang taqi, orang yang bertakwa, ialah orang yang bijaksana, orang yang berakal. Sebab ketika dia berkata in kunta taqiyya, in kunta taqiyya, dalam hasyiah kita nombor 17 tepi, dzu nuhyah dzu aqlin, maknanya yang berakal. Fantaha 'anil fi'lil qabih, oleh kerana orang yang berakal ini dia boleh timbang dengan akal dia, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang keji. Apabila fatamassala lahu basharan, fatamassala laha basharan sawiyya, malaikat itu berupa manusia pergi di hadapan Maryam itu, maka Maryam itu pun katalah, Maryam pun kata, kalau engkau ni taqi, orang bertakwa, engkau tidak akan melakukan perkara yang tidak baik. Setengah orang mengatakan taqi ni nama ke yang terkenal pada masa tu jahatnya. Mana aku berlindung dengan Allah, kalau engkau ni taqi, aku berlindung dengan Allah. Taqi tu nama orang jahat pada ketika tu. Sebab itulah Maryam ini minta berlindung dengan Allah, tetapi ini tidak benar begitu. Taqiyah di situ dengan makna orang yang bertakwa lah, dzunuhyah. Dan kita tidak nak bincang panjang situlah. Wa qala Waqi' an Israil an Abi Ishaq an al-Bara sariyan nahrun saghir. Tak apalah. Lepas tu tidak ada yang bercakap dalam buayan, mana budak kecil, mana kira-kira aja tak kecek lagi lah pada masa tu, tapi kecek sebagai keajaiban lah. Di sini disebut 3 orang, tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, campur mari semuanya, ada beberapa ramai lagi yang mana tersebut juga di dalam hasyiah, dalam hasyiah kita. Hak sebut dalam hadis ni, yang pertamanya Isa, oleh kerana ini berkait dengan Nabi Isa, berkait Nabi Isa. Qala inni abdullah, inni abdullah, aku hamba Allah. Nabi Isa kata, itu dalam Quran pun ada. Nabi Isa kecek pada masa kecil. Ini satu kelebihan dia, menunjukkan tanda Tuhan tu, kebesaran Tuhan tu,
ada pada dia, berlaku pada dia. Selain daripada tiga ni, ada lagi yang disebutkan. Kalau dalam hasyiah kita nombor 1, Suyuti dalam Tausyih Zarkashi ada menyebutkan min Bani Israel, ada beberapa orang. Dalam Muslim, dalam kisah Ashabil Ukhdud, ada seorang perempuan dibawakan untuk dicampakkan ke dalam api, digali parit yang besar, kemudian dinyalakan api dalam itu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dilempar ke dalam parit tadi yang penuh dengan api. Sesiapa yang jadi kafir, selamat dia. Lalu perempuan itu ada anak kecil nak dicampakkan ke dalam api. Anak dia tu masih menyusu, isak susu. Mak dia pun jadi berasa keberatan. Fataqa'asat, mak dia tu jadi berasa keberatan. Dia pun kata, budak tu kata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Sabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Lompat masuk. Itu. Ini dalam Muslim. Lepas tu dalam riwayat Ahmad dan Hakim pula dari hadis Ibnu Abbas secara marfu', takallama fil mahdi arba'atun. 4 orang yang disebutkan. Di antaranya yang disebutkan iaitu syahid Yusuf. Dalam Quran pun ada sebut ni, yang menyaksikan maknanya Yusuf itu tidak bersalah. Dia kata kalaulah cari sebelah depan baju dia tu, maknanya dia salah, Yusuf tu salah, tak betul. Tapi kalau baju dia tu cari sebelah belakang, mana dia ni betul, perempuan itu yang salah. Itu budak tu kecek. Dalam Quran apa ada sebut. Di sini dalam hadis ni tak ada sebut. Bukan bermakna dalam hadis ni nak sebut hak ni sahaja, hak lain tak ada. Sebab kalau begitu dia jadi bercanggah dengan dalam Quran sendiri, itu ada sebut tu, cakap wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin dan sebagainya. Hak tu ayat tu. Hak tu ada dalam Quran sendiri. Syahid Yusuf dan anak kepada Masyitah. Anak kepada Masyitah bukan sikap Fir'aun. Mana anak-anak Fir'aun lah. Masyitah tu bukan nama dia. Boleh kalau orang kita pun nama Masyitah. Masyitah tu maknanya tukang sikap, mu'andai orang kata. Ataupun orang yang kerja dia menyikat rambut lah, menyiapkan budak-budak, anak-anak orang besar-besar gitu. Nama dia nya tak tahu apa nama dia. Tapi buat kau hak disebutnya sekadar tu, orang ambil nama, buat nama hak tu. Buat kau kenal sangat ke dia tu. Tapi kalau nak kira dak Masyitah ni siapa-siapa saja apa. Mana kerja lagu tu orang panggil Masyitah lah. Apabila Fir'aun nak mencampakkan mak dia ke dalam api, pada ketika tu anak dia kata lagu tu juga, sabarlah mak, fa innaki 'alal haq. Lepas tu ada lagi Yahya bercakap juga. Tu ada beberapa orang. Ni disebut dalam hadis ni seorang lagi Jurej ni ahli ibadat. Jurej, tapi dia dulu Jurej ini tak betul berjalan juga, tak betul juga perjalanan dia tu. Dalam hasyiah nombor 2 dia ada sebut Jurej mula-mulanya dia ni meniaga, tapi meniaga tak betul dia ni. Kurang lebih. Dia kata fakana yazidu marratan wa yanqusu ukhra. Faqala ma fi hadhihi at-tijarah khair. Akhir sekali dia insaf, sedar. Mana mula-mula tu dia tak molek jugalah, bukan molek. Lepas tu dia sedar tak ada guna berniaga lagu ni, kata dia. Baiklah berniaga menguntungkan betul, yang tak ada sebarang tipu hela. Dia pun beribadat, jadi ahli ibadat kemudiannya ceritanya. Buatlah rumah ibadat dia. Itulah. Ni perkara ni disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ada sebut. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Bukhari ni tak ada ayat dia tu asal ceritanya bagaimana keadaan. Tapi Jurej ini terkenal sebagai abid, ahli ibadat, bukan sebagai faqih, bukan sebagai seorang yang mendalam ilmunya tentang agama. Tak, dia hanya ahli ibadat, ibadat. Jadi sebab itulah ulama-ulama apabila sampai ke sini hadis ni dia selalunya kupas lagu mana.
Sebab itu tak boleh kita jadi abid saja. Kita kena reti hukum. Jangan kita kira nak khusyuk saja. Misalnya di sini, bila mak dia panggil duduk luar tu, dia pun kata, nak sahut kau panggilan dia tu, kau aku nak terus semaya aku. Dan dia meneruskan semaya dia. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersemaya, apabila bini dia balik ketuk pintu, dia berjalan pergi buka pintu ketika sedang semaya. Itu cara orang yang reti, hak ngaji. Ketika sedang bersemaya jemaah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan naik atas mimbar, lalu rokok, dan apabila dia nak sujud dia hundur ke belakang, baru sujud di kaki mimbar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku buat begitu nak suruh kamu tengok macam mana cara. Dia tidak buat lagu tu sama, maknanya ada. Tidak kata khusyuk ni tak gerak langsung, tidak lagu tu. Kalau lagu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada khusyuk lah, dan muka dia berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil cucu dia letak atas tekak atas bahu dia. Lepas tu bila nak sujud letak, bila bangun daripada sujud letak pula atas bahu dia. Bergerak geri tu kira tu. Kalau nak kira bergerak tu tidak khusyuk kan? Tak khusyuk dia lah orang nombor satu sekali. Dan dia ajar lagu tu, orang lain pun boleh juga nak buat lagu tu, boleh. Jurayj ini dia tak erti. Sebab apa? Dia ambil saja, dia tahu ibadat saja. Sebab itu dia beragama, kita kena pandai-pandai. Jangan terlalu kuat sangat, orang panggil hulu dalam agama. Sebab apa? Kalau kita telajak, kita akan jemu satu hari nanti. Boleh jadi. Sebab itu kita buat dengan tetap. Hak mana tetap tu kita buat sama. Ada lebih kurang hiburan, suka-suka jalan tu tak apa. Jangan siapa tak tengok dunia langsung. Sebab apa? Kita tak tahu. Kadang-kadang syaitan kata, lah buat dulu. Sampai satu masa dia repih kita. Tapi kalau orang tu sentiasa dalam keadaan sedar lagu tu payah dia nak perakak, dia ni dia tahu benda ni tak apa, dia buat. Kalau benda lebih kurang. Tapi kalau hak ni tak boleh dia. Tapi setengah-setengah tu, hak kecil-kecil pun tak mahu, hak mewah sikit pun, sedap-sedap sikit pun tak mahu. Tu bahaya, takut jadi bahaya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ajar begitu untuk kebanyakan sahabat dia tak ajar. Jadi Jurayj ni pun mak dia pun doa. Ni masih mulut, orang kata masih mulut mak. Sebab tu semoleknya jangan katalah sabar, kena kena sabar, jangan kata gapa-gapa kepada anak tu hak berat-berat, takut-takut jadi. Mak dia kata lagu mana? Jangan matikan dia sebelum dia tengok muka pelacur. Bukan mak dia doa suruh dia ni terlibat dengan pelacuran, tak. Tahu tu je. Jadi sebab tu jadi selamat juga dia tu. Apabila perempuan tu pergi serah diri kepada dia. Dah orang duduk kecek kata Jurayj ni orang hebat, orang begini-gini, ahli ibadat, tak cara ke dunia. Dia pun nak cabar. Dia pergi tak makan sungguh. Dia malu. Lalu dia serahkan diri dia kepada penggembala. Akhir sekali Jurayj ni dah dia sebut kata ni anak Jurayj. Gaya-gaya pergi robohkan rumah ibadat dia tu. Buat turun dia, heret dia turun, makin hamun orang. Lepas tu tak apa, dia tak ada arah, dia pun semaya. Maknanya zaman dulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sudah ada dah air semaya sudah ada dah. Cuma kaifiat dia tu berbeza lah sedikit, tapi asas dia tu sudah ada dah. Dia semaya. Lepas tu pun dia pun pergi dekat budak tu. Dalam setengah riwayat dia sebut dia cucuk tangan dia dekat pusat. Dia tekan tangan. Kamu cerita, kata dia, siapa? Ayahmu. Budak tu pun kata penggembala. Tak sekolah mana orang budak tu tak boleh kecek lagi. Penggembala. Orang pun kata Jurayj ni kamat. Lalu mereka pun nak bina rumah ibadat dia tu daripada emas. Siapa lagu tu orang ni? Tapi dia tak sah lah. Kalau nak buat juga pun buat supaya asal daripada tanah. Dia tak sah. Ni yang kedua. Yang ketiganya, kanak-kanak yang daripada Bani Israel juga ni. Ni nak cerita di kalangan Bani Israel. Nak ceritanya Nabi Isa ni pun
Bani Israel juga. Seseolahnya Imam Bukhari nak ceritanya, hak ni pada masa tu lah antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku semua peristiwa ni. Dia nak cerita tu. Sebab tu dia mari di zaman Nabi Isa ni. Apa lagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan sauma'ah. Sauma'ah tu diguna untuk orang Kristian. Untuk orang Nasara. Sauma'ah, rumah berhala. Kalau kita masjid, orang tak kata masjid ni kepada rumah berhala. Wak kalau kita kata, ataupun candi kalau kita kata, dia untuk agama sesuai lah, biara. Kalau biara apa ni bahasa kita ni untuk orang Kristian, apa ni untuk orang Yahudi, ni dia sebut sauma'ah. Mana ada beberapa tanda isyarat yang menunjukkan ini semua berlaku di zaman tu. Lepas pada tu setengah ulama mengatakan tak jelas ni di zaman Nabi Isa, tak jelas. Boleh jadi sebelum tu, tapi di kalangan Bani Israel lah. Cuma dalam hadis ni ada sebut tentang Nabi Isa, sebab itu apa mari sekali dengar tu disebut lain kata. Lepas tu budak ni duk isak susu, tiba-tiba lalu orang naik kenderaan dengan penuh haibat. Mak dia pun kata, ya Allah jadikanlah anakku ni supaya dia. Budak duk tengah isak susu tu lepas susu mak dia, paling tengok, dia kata, ya Allah jangan jadi supaya dia. Lagu tu. Lepas tu isak semula susu, isak semula. Lepas tu ada pula hamba perempuan pula, orang lekeh lah, tak ada gapo. Orang tuduh dia macam-macam, tuduh dia mencuri, tuduh dia berzina. Dia tak ada siapa yang akan membela dia. Apa dia kata? Dia kata, hasbi Allah, cukuplah Allah untuk aku. Cukuplah Allah untuk aku, dia kata. Padahal dia tidak buat semua itu. Jadi yang simak ni pun kata, ya Allah jangan jadikan anak aku ni supaya dia. Amas tadi perempuan, anak dia ni lelaki, tapi maknanya berkelakuan tidak baik seperti perempuan tu lah. Jangan jadi lagu tu. Yang budak ni pula lepas susu mak dia pula ni, jadikanlah aku supaya dia tu, kata dia. Jadikanlah aku supaya dia. Mak dia pun kata apa? Jadi kecek dah lah, mak dia pun jadi kecek. Apa? Dia pun kata, hak tu walaupun nampak hebat, nampak kemah, orang hormat semua tu, jahat tu. Orang ramai saja tak tahu. Dan hak ni orang duduk kata sebenarnya dia baik. Maknanya kadang-kadang seseorang itu tidak seperti zahir dia. Tidak seperti zahir dia. Apa yang dianggap oleh orang ramai sebagai baik, sebagai seorang yang berjasa, sebagai seorang yang banyak budi dia, sebenarnya tidak lah. Ada pula orang yang dianggap jahat, sebenarnya tidak gitu. Budak kecek. Itulah nak cerita. Kemudian diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini cerita banyak kali dah kita jumpa. Cerita Nabi Musa, Nabi Isa ni, rupa dia lagu ni tak perlu dah tu. Nabi Isa merah kulit dia. Dalam hadis Ibnu Umar dia kata tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata dia merah. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Adam. Kalau kita kata, sebab itulah Ana sebut tadi, Adam tu dengan makna merah kulit. Merah kulit ni lagu mana? Merah kulit ni, dia tidak putih supaya orang putih tu. Supaya kita lah, setengah-setengah orang Melayu, supaya kita ni, supaya Ana ni orang panggil merah kulit ni, lagu ni merah kulit, bukan hitam manis. Hitam manis lain. Sebab apa? Ibnu Umar menafikan, bukan merah dia. Merah dengan arti putih, kemerahan, supaya orang putih tu, ataupun supaya orang Arab cerah kulit dia dan merahnya nampak. Dia kata tidak, Adam. Kalaulah hak tadi daripada merah tu kepada hitam manis, jauh tu pergi tu. Tapi kalau kepada merah kulit, ada ketikanya orang ni dia berubah kulit dia tu. Kalau dia duduk di negeri lagu ni sekian lama, dia boleh jadi cerah kulit dia tu, sehingga jadi nampak macam ahmar. Tadi boleh kita kata ahmar dia. Kalau dia pergi di negeri-negeri lain, dia boleh berubah warna kulit itu. Itu dia nak cerita. Jadi tidak bercanggah kalau kita kata merah kulit dengan ahmar tadi. Tapi kalau kita kata Adam dengan makna hitam manis, jauh tu pergi tu, jauh. Mana ada percanggahan di antara riwayat Ibnu Umar dengan riwayat tadi, riwayat Abu Hurairah dan ramai lagi riwayat yang lain tu. Itu satu yang jadi beza kulit itu. Yang kedua, jadi beza juga kulit apabila hak tadi dia baru keluar daripada bilik mandi.
Apabila keluar daripada bilik mandi, panah lagi tu, wak panah. Situ nampak merah dia tu. Hak ni dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa ni menyebutkan tentang hak dalam keadaan biasa. Warna dia. Jadi tidak bercanggah lah. Tujuannya kita menyebutkan itu supaya tidak jadi bercanggah. Atau setengah-setengah ulama mengatakan hak Nabi SAW sebut merah tu dia tidak dengar. Ibnu Umar ni tidak dengar lafaz hak merah tu. Bahkan Ibnu Umar duduk kata hak merah tu, hak Nabi sebutnya merah tu Dajjal, hak merah tu Ahmad, di dalam riwayat dia. Bukan Nabi Isa. Hak Nabi Isa dia sebut Adam. Boleh jadi hak ketika Ibnu Umar dengar Nabi SAW sebut Nabi Isa tu sebagai Ahmar, dia tak dengar tu ketika Nabi SAW sebut tu. Tapi dia dengar hak ni. Sebab itu dia menafikan apa yang setakat hak dia dengar. Hak dia tidak dengar tu dia nafikan. Orang lain sebut dia dengar, tak apalah, tak apa. Boleh juga lagu tu. Tetapi yang pertama tadi lebih baik. Kemudian disebut di sini Nabi Isa ni ada seorang yang gambaran dia tu, dalam gambaran kitab kita ni aridus sadr, lebar dada dia. Mana seorang yang kemah tubuh dia. Bukan seperti orang Kristian duduk gambarkan patung dia tu buat dada dia pun sepit nampak. Bukan lagu tu. Dan rambut dia kerinting, rambut dia ekal. Bukan rambut dia hak betul rambut tu Nabi Musa. Tu bukan Nabi Isa. Situlah kita dapati tidak serupa. Aridus sadr, maknanya lapang, luas dadanya. Mana seorang yang gagah lah, nampak perkasa, bukan nampak lembek. Tidak gitu. Beza. Kemudian disebutkan tentang Dajjal di sini. Sudah berapa kali dah anda sebut mimpi ni, nampak Nabi Isa lalu duduk tawaf. Lepas tu Dajjal pun duduk tawaf juga. Sedangkan dalam hadis yang lain Dajjal tak boleh masuk dalam dua tanah haram tu. Macam mana masuk? Jadi jawabnya setengah ulama kata ni alam mimpi, ni Nabi mimpi saja, bukan masuk. Kata tak boleh masuk tubuh dia, tak boleh masuk orang sebenar. Ni mimpi saja. Setengah ulama mengatakan ini menunjukkan alam mithal. Alam mithal dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan tidak mimpi, dia tengok, nampak. Alam mithal itu dengan arti dia nak menggambarkan sesuatu yang lain, maksud ada makna dia tu. Iaitu hak pergi tawaf Kaabah ni macam-macam ada. Dan ada penyokong ni tengok Nabi Isa dia berjalan tu kan, dia pegang di atas bahu dua orang. Maknanya ada penyokong dia, tempat dia bersandar ada. Dajjal pun lagu tu juga. Dajjal pun ada penyokong dia juga, sebab tu dia pegang juga. Dia gambarkan di sini maknanya isyarat kepada orang yang membawa kepada kesesatan itu pun ada penyokongnya juga. Bukan kata tak ada penyokong. Dan kadang-kadang dia ni pergi tawaf Kaabah juga, serupa dengan orang yang baik-baik juga, pergi tawaf Kaabah. Bukan bermakna kalau orang ni sesat, makna dia tak boleh pergi tawaf Kaabah. Setengah orang kita duduk kata kalaulah dia ni tak betul, dia ni begini-gini, curah perut pergi sana, macam-macam. Itu tak betul. Tak ada gapo berlaku. Dalam sejarahnya Guru Nanak tu pergi tawaf Kaabah. Guru Nanak, padahal Guru Nanak tu selepas Nabi kita baru je. Guru Nanak pengasas agama Sikh tu. Dan tentu sekali bagi kita orang Islam tidak mungkin dia tu sebagai seorang Nabi. Tak mungkin. Nak kata Rasul lagilah tak boleh, Nabi pun tak boleh. Sebab apa? Tidak ada Nabi dah selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hak sebelum pada tu seperti Confucius ke, seperti Tao ke, seperti Krishna ke, seperti Rama ke, boleh jadi mereka itu Nabi asalnya. Kemudian orang selewengkan itu soal lain lah. Ajaran dia tu seperti Nabi Isa lah juga. Hak asalnya betul, bukan dia orang selewengkan itu soal lain. Tetapi kalau macam Guru Nanak tidak mungkin mengikut kita, dia tu betul. Dan dia mengikut kita termasuk salah seorang Dajjal juga. Termasuk juga Dajjal lagi itu Ghulam Ahmad Qadiani. Itu pun Dajjal juga. Dan banyak lagi Dajjal yang lain. Itu hak barulah, kira hak kemudian. Seterusnya tak apalah ada.
Jadi nabi-nabi ni anak-anak satu bapa, kata dia auladu allat, mana bapa asalnya Nabi Ibrahim lah. Kemudian pergi hak Bani Israel ni daripada Ishak, melalui Ishak, anak Nabi Ibrahim Ishak, pergi kepada Yakub. Daripada situlah pecah. Daripada Yakub itulah, keturunan Yakub itulah dia panggil sebagai Bani Israel, anak cucu Israel. Israel itu nama ataupun gelaran kepada Nabi Yakub. Israel. Pecah sih. Sedangkan Nabi SAW ni daripada Ismail, adik-beradik kepada Ishak itulah. Maknya lain, ayahnya sama, iaitu Nabi Ibrahim. Itu maksudnya auladu allat. Lepas tu dia kata laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada di antara aku dengan dia nabi. Mana lepas dia nabi, aku selalu. Sebab itulah jarak di antara nabi kita dengan Nabi Isa ni tidak jauh. 500 tahun je. 500 tahun. Lepas tu dia sebut tu lagi super tu juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka sama. Walaupun nabi ni lain-lain, bangsa lain-lain, untuk bangsa lain-lain, tetapi agama mereka, asas agama mereka sama. Hanya syariat saja berbeza. Agama asal dia sama. Inilah yang disebutkan dinuhum wahid. Jadi dari segi akidahnya Tuhan itu satu. Nabi-nabi adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Tak ada beza dari segitu. Ada pun dalam Quran disebut ama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidak kami utuskan seorang pun rasul melainkan dia menggunakan bahasa kaum dia. Maknanya setiap kaum ni ada rasul dia lah kiranya dulu. Sebelum nabi kita. Boleh jadi ada dalam bahasa masing-masing. Sebab dalam Quran kata illa bilisani qaumi. Tidak dia mari melainkan dengan menggunakan bahasa dia. Bahasa dalam dunia ni banyak. Bahasa Cina, selama mana dah tamadun dia. Bahasa India, Sanskrit, selama mana dah tamadun dia. Begitu juga lain-lain tamadun. Maknanya kira-kiranya ada dah. Berdasarkan ayat tu. Sebab itulah dalam ayat yang lain wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara rasul itu yang kami ceritakan tentang mereka kepada kamu, dan ada yang kami tidak ceritakan. Sebut secara umum tu. Sebut secara umum gitulah. Dan dalam ayat yang lain disebut walikulli qaumin had. Setiap kaum ada hadin. Hadin itu dengan makna nabi, ada nabi dia. Setiap kaum. Tetapi maksud kaum tu kaum yang bertamadun lah. Kalau kaum tu hak duduk dalam hutan tu dah. Hak duduk dalam hutan, duduk sama-sama melopak dengan monyet dalam hutan tu tak ada tu. Hak ni hak yang sudah bertamadun. Sudah bertamadun hak zaman itu. Ada nabi dia. Dan agama dia, ajaran dia sama. Hak mana-mana pun sama. Tuhan satu. Tak ada banyak. Adapun hak beza syariat dia, tu beza tu ada. Beza syariat tu ada. Beza syariatnya lagu mana? Misalnya dalam syariat kita adik-beradik tak boleh nikah. Di zaman syariat Nabi ada dulu, kalau adik-beradik tak boleh nikah nak kembali lagu mana? Dia muka tak ada keturunan orang lain. Cumanya dia beranak kembar. Dia beranak ni kembar. Habil dengan Qabil tu kan, adik-beradik dia tu. Ni kiranya hak kembar dengan hak ni tak boleh nikah sekali, hak beranak sekali dengan dia tu kembar dia tu. Kena menikah dengan hak lain. Begitu. Hak ni kembar dia kembar tu laki seorang perempuan seorang. Hak ni laki seorang perempuan seorang. Jadi hak laki ni tak boleh nikah dengan adik-beradik dia perempuan ni, kena nikah dengan hak ni. Lagu tu. Hak ni kena nikah dengan hak ni. Kira-kiranya dia kena nak nikah dengan adik-beradik dia. Adik-beradik hak sekali keluar tu, kembar dia tu. Itu ceritanya hak anak Nabi Adam yang derhaka tu. Dia tak sih nak nikah dengan tu. Situ langgar peraturan. Jadi kita kata aku mana-mana pun adik-beradik juga. Kalau nak ikut syariat kita tak boleh lah. Kalau adik-beradik kembar lagu tu pun tak boleh juga, walaupun tidak sekali pun. Tapi dalam syariat dia kalau tak menikah lagu tu macam mana nak berkembang manusia? Jadi sesuai dengan keadaan tu. Tapi asasnya sama. Banyaklah lain-lain lagi tu syariat tidak serupa lah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, ni cerita Nabi Isa lagi. Nabi Isa pernah tengok satu kali tu orang duduk curi. Dia pun kata kamu curi.
Orang itu kata tidak. Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia satu saja. Ini menceritakan Nabi Isa tu faham serupa dengan Nabi kita juga, iaitu Tuhan itu satu saja. Isa pun kata, bila orang itu bersumpah, dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah, dan aku mendustakan dua mataku. Mata akulah tak betul kalau lagu tu. Mana Nabi Isa tak berani mendustakan orang yang bersumpah dengan nama Allah yang Esa, tak berani. Dia lebih sanggup bersedia untuk mendustakan diri dia. Isa tak berani mendustakan orang yang bersumpah dengan nama Allah yang Esa, tak berani. Dia lebih sanggup bersedia untuk mendustakan diri dia sendiri. Aku tak betul, mata aku tersilap. Mungkin aku kata dia betul, sebenarnya orang hak serupa dengan dia, bukan dia sendiri hak serupa dengan dia. Mungkin keliru. Mungkin keliru lagu tu. Atau mungkin kita kata dia curi, sebenarnya dia ada hak terhadap barang tu. Dia ada hak juga, cuma tak sampai masa lagi dia nak ambil kalau nak kira, tapi dia ada hak. Jadi tidak termasuk dalam istilah curi yang sebenarnya. Nak kata curi tu tak tepat lagi. Misalnya seorang tu ambil piti ayah dia, curi lah apa? Kena kekat tangan kan? Tak kekat lagu tu. Dan tak boleh istilah mencuri itu, pencuri itu. Tak tepat. Tak boleh masuk lagi. Banyak lagi lah kemungkinan yang lain. Nabi Isa tak berani nak langgar sumpah kan? Mana kita kena hormat kepada seorang Islam, seorang yang percaya kepada Allah. Apabila dia bersumpah, kita kena percaya sumpah dia, kena terima sumpah dia. Lepas tu kalau dia tak betul, serah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan apabila orang tu kata demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia, dia, Nabi Isa kata aku beriman dengan Allah. Mana Nabi Isa tidak menganggap dia tu Tuhan, tak ada. Dan aku mendustakan mataku lah yang tak betul kalau lagu tu. Seterusnya daripada Ibnu Abbas, ini puji berlebih-lebihan. Kerana puji berlebih-lebihan inilah menyebabkan jadi seseorang itu akhirnya jadi syirik. Orang Kristian pun asalnya tidak menyembah Nabi Isa juga, tapi lama-lama oleh kerana puji tak ada tegur apa, akhirnya jadi syirik. Sebab kita lah di kalangan orang Islam pun ada juga hak duduk buat maulud. Dia kata apa? Anta nurun fauqa nuri, kata dia. Anta tu siapa? Anta tu Nabi. Nur fauqa nuri, nur di atas segala nur. Kalau nur di atas segala nur ni, Allahu nurus samawati wal ard, Allah saja hak lagu tu. Nur bagi segala langit dan bumi ni, tak ada orang lain. Tiba-tiba kita duduk nyanyi hak tu, anta nurun fauqa nuri. Lebih-lebih lah tu puji Nabi. Lama-lama lebih-lebih tu dia takut jadi seperti Nasara. Nabi sudah pesan dah tu, jangan kamu lebih-lebih puji aku. Puji-puji ni pun biar pada-pada, jangan lebih-lebih. Sebenarnya aku ni hambanya, tapi puak-puak ni yang tak suka. Hamba ni mana kurang, dia ingat hamba ni sebuah hamba manusia, kurang. Nabi SAW sendiri katakan, dia ajar dia tu hambanya. Kamu kata Abdullahi wa rasuluh, aku ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi berbangga dia tu disebut sebagai hamba, bukan hamba orang, hamba Allah. Itu satu kedudukan yang tinggi, itu mulia, paling mulia, maqam ubudiyah, maqam kehambaan itu. Sebab itulah apabila Tuhan nak menggambarkan kelebihan hamba dia ni, wa naik mi'raj itu, subhanallazi asra bi abdihi, dia sebut abdihi. Dia tidak kata bi Muhammadin, bika kau dak, tapi bi abdihi. Sebab abd itu satu kedudukan yang tinggi, istimewa. Jangan kita fikir dah hamba ni mana kurang, jadi kita tak patutlah sebut hamba ke dia. Tak boleh lagu tu. Dah dia ajar kita lagu tu. Sebab apa? Kalau kita tidak kata hamba dia, takut-takut jadi lebih lah, alah kelebih. Hak alah kelebih ni lah. Dia kata Nabi SAW tak ada bayar lah, Nabi SAW macam-macam hak lebih-lebih. Jangan pelebih. Setakat hak dia rakyat sudah, jangan pelebih. Hak tidak sahih jangan kita pakai. Kalau kita pakai juga hak tidak sahih, bahaya. Lama-lama boleh jadi lagu tu.
Boleh jadi lagu tu. Lepas tu cerita ni orang yang beriman dengan Isa, kemudian beriman pula dengan aku. Nak cerita payah belaka ni, berat belaka. Tentang hamba tu, kahwin dengan hamba itu sudah kita maklum dah, berat. Maknanya orang nak buat lagu tu dia kena tabah, dia kena tak heran kat orang. Kalau tidak orang boleh kata tak ada pitih menikah dengan hamba. Orang kata dia ni merendahkan taraf dia. Orang akan kata gitu dalam masyarakat yang ada sistem hamba tu. Dan orang yang beriman dengan Nabi Isa kemudian beriman dengan aku pula pada masa Nabi SAW itu ada. Sebab apa susah nak tukar-tukar agama ni, bukan senang. Maknanya kalau di sini mengisyaratkan makna orang tukar agama ni dia lebih pahala dia daripada orang yang hak asal. Sebab apa? Sebab banyak cabaran dia. Apabila orang ni pegang sebagai akidah suatu agama ni, supaya kita duduk pegang ni kira-kira kemah ni. Sebab itulah jadi apabila tukar agama tu siapa putus keluarga, macam-macam lah berlaku. Sampai ke peringkat nak bunuh lah. Sampai ke peringkat tu bukan senang. Tapi boleh juga, buat bersedia juga. Maknanya dia patutlah mendapat dua pahala. Ini menunjukkan bahawa tidak memadai walaupun ikut agama Nabi yang sah dah dulu. Apabila mari Nabi Muhammad SAW tidak memadai. Kita tak boleh kata agama ni serupa saja, ikut mana-mana pun tak apa. Tak boleh lah kita, tak boleh, tak serupa. Tak serupa. Agama hak dulu tu mansukh dah, syariat dia gapo. Apalagi dari segi akidahnya pun sudah berubah banyak lagilah. Kalau katakanlah tidak berubah pun, katakanlah anggap Nabi Isa itu sebagai hamba Allah. Allah hanya satu saja. Pun apabila Nabi Muhammad SAW hari sudah terhapus dah syariat itu, tak boleh. Kena ikut Nabi Muhammad SAW juga. Dan seterusnya hamba itu pun payah juga. Ini cerita Nabi Isa lagi. Nabi SAW ni di pada mahsyar dia kata ni sahabat aku ni. Rupa-rupanya tidak sahabat. Inilah Syiah kata sahabat-sahabat ni ramai hak murtad, padahalnya bukan hak ni. Hak ni hak mana? Hak Sayyidina Abu Bakar sendiri perangi. Sedangkan hak mereka kata murtad tu Sayyidina Abu Bakar sendiri. Hak ni Sayyidina Abu Bakar lah yang perangi mereka. Sayyidina Abu Bakar tu tidak terlibat, tidak boleh kita kata termasuk dalam hak murtad. Hak ni hak murtad ni orang-orang yang baru-baru dan masuk Islam tu pun kerana takut, kerana sudah Islam tu sudah berkuasa pada ketika itu. Hak tu saja. Jadi Nabi SAW pun tidak tahu. Orang mengatakan Nabi SAW ni serba tahu, tak betul. Lepas tu Nabi Isa pun lagu tu juga, dia kata ni puak-puak baik ni, orang baik. Tuhan kata tidak. Itulah Nabi Isa kata wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi kepada mereka selagi aku ada di kalangan mereka. Bila aku tak ada, aku tak tahu dah lah. Engkau tahu. Kalau Nabi Isa ni Tuhan, macam mana dia tak tahu? Dan Nabi Muhammad SAW orang nak akak juga, mujur lah tak sampai ke tempat kita. Puak-puak berilwi ni mujur lah. Puak-puak berilwi ni dia kata Nabi SAW ni serba tahu perkara gaib. Tahu perkara gaib ni, kalau tahu dia tak ada lah timbul kata lagu ni. Lepas tu banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Dia nak bawa pergi ke mana? Nabi ni tidak seperti manusia biasa. Jadi masuk dalam peringkat itrak lah, mana telajak melebih-lebihkan Nabi. Asal dianya nak berlebih itu. Jadi apabila telajak, jadi sampai ke peringkat dia tu bukan orang lagi. Apabila bukan orang, kita tak boleh nak turut dah lah dia. Tak boleh nak turut. Muka kita orang, dia tidak orang. Seterusnya turunnya Nabi Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa ini pun satu perkara juga. Setengah orang terima, setengah orang tidak terima turunnya Nabi Isa. Imam Bukhari berapa tempat dalam kitab dia ni sebut sama turun Nabi Isa ni. Artinya Nabi Isa ni tidak mati lagi. Kalau turun tu mati dah, apa makna?
Setengah orang kata turun, dia terima hadis ni. Tapi Nabi Isa mati dah. Allah SWT hidup semula, dia apa? Hidup semula. Dia turun. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan dia tidak mati lagi. Dia angkat ke langit. Maksud ke langit itu ke alam yang lain lah. Ke alam yang mana tidak terjejas. Manusia tu tidak jadi tua, tidak jadi sakit, tidak jadi gap. Seperti syurga misalnya kita kata. Kan bila kita duduk dalam tu tak ada sakit, tak ada jadi tua, tak ada gapo kan? Syurga tu dalam alam hak Tuhan sudah buat juga. Cuma kita tak sampai situ. Ada dah, bukan tak ada. Kalau Allah SWT nak bawa Nabi Isa ke satu alam yang mana tidak menjejaskan apa-apa, dia tak payah makan, tak payah minum, apa salahnya? Tak boleh kah kekuasaan Allah SWT? Kalau nak buat lagu tu, kemudian orang kata kalau nak buat lagu tu sepatutnya Nabi kita lah buat lagu tu, baru ada keistimewaan. Bapa Nabi Isa? Dia kata itu main akal kita. Hak Nabi SAW tidak sebut lagu tu, apa kita nak kata? Kita nak main akal saja. Baik, kalau kita nak guna akal saja pun, sebab tidak ada maksud untuk Nabi SAW turun semula, tak ada maksud. Nak dia turun. Orang tidak seleweng kat agama dia. Nabi Isa orang seleweng. Orang tidak kata Nabi ni sebagai Allah, Tuhan, tak ada kata Nabi kita. Untuk apa? Dia nak mari untuk apa? Tak ada maksud. Jadi Nabi Isa mari ada maksud. Lepas tu setengah orang kata kalau dia mari menunjukkan agama kita ni tak sempurna sebab disempurnakan oleh Nabi Isa. Tidak timbul masalah itu. Nabi Isa mari bukan dia bawa syariat lain, dia ikut Nabi kita. Bahkan ini lebih menguatkan Nabi kita, lebih menguatkan agama Islam kita ni lagi. Sebab setara Nabi Isa, ya selama ni duduk balah tak say masuk Islam, tak say gitu gini. Nabi Isa tu sendiri mari akui Islam. Dia kata ni betul, ni betul. Dan membuktikan dia tidak suka dengan pokok dia duduk buat tu. Dia tidak pernah ajar kata makan babi boleh. Pokok dia kata makan babi boleh pula. Sebab itu dia bunuh babi. Nak membuktikan mana dia anti, dia tidak suka. Biar semua tahu. Sebagai perisytiharan. Supaya kita kata bakar dadah, bakar rokok, bakar gapo-gapo hak palsu. Lagu tu boleh untuk membuktikan. Dan dia patah salib. Sebab apa? Orang duduk buat salib. Berapa banyak harta manusia ni habis kerana duduk buat gereja, duduk buat hak palsu, dengan menganggap Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Berapa banyak. Jadi kalau dia mari patah tu, dia kata ini tak betul semua, kan? Ada faedah tu. Adapun Nabi kita, apa faedahnya? Apa faedah? Lepas tu dia menghapuskan perang, menghapuskan perang. Menghapuskan apa? Menghapuskan jizyah ke apa? Apa makna? Tak ada jizyah lah. Sebab jizyah ni ambil daripada orang kafir. Pada masa dia tu, dia mengikut cara Islam, mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga maju mewah, tak ada siapa dia nak terima harta pada masa tu. Pas nak jizyah buat kepada dia lagi kerajaan. Dan dia ni merintah. Sebab orang kata Nabi Isa ni tak pandang merintah. Nabi Isa ni tahu ibadat saja. Nabi Isa ni bini pun tidak. Dia mari dia bini. Dan dia merintah. Ada maksud. Nabi kita SAW sudah merintah dah, sudah bini dah. Nak agak dia mari pula ni. Kalau kita nak guna akal pun tidak bercanggah tu. Nabi Isa mari tu ada maksud. Lepas tu Nabi SAW duduk sebut banyak kali dah ni dalam hadis ni. Setengah orang dia nak tawil maksud turun Nabi Isa, turun rahmat, kata dia. Turun rahmat. Dia nak tawil. Tawil buat apa? Tak perlu takwil tu, jauh sangat tu takwilan itu. Sebab apa? Dalam hadis ni terang dia sebut Nabi Isa tu, tak ada Nabi Isa lain. Lepas tu mari buat kerja lagu ni. Ini orang panggil kiasan kau tu lagu tu. Tamthilan kau saja kau tu lagu tu. Tak tepat. Yang betulnya memang turun sungguh. Lepas tu dia kata ayat Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mutawaffika itu maknanya aku mematikan engkau dan mengangkat engkau kepadaku, tu maknanya seperti orang-orang lain lah. Apabila mati roh dia tu Tuhan angkat. Mana mati dah. Dia kata Nabi Isa tu mati dah. Sedangkan mutawaffika tu
Tawaffa tu tidak semesti makna mati, tidak semesti makna mematikan. Banyak dalam Quran sebutkan perkataan tawaffa tu tidak dengan makna mematikan. Banyak. Misalnya, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Tuhanlah yang kita tak kata dia. Yatawaffakum, mematikan kamu pada waktu malam. Pas semua orang mati waktu malam kok. Ada orang mati waktu tengah hari kan? Berapa ramai mati tengah hari? Jadi Tuhan sunnah dia yang mati orang ni tengah malam kok? Tak betul. Lepas tu apa maknanya tawaffakum? Apa maknanya tawaffakum? Jadi makna tidak semesti ya tawaffa tu mutawaffi tu isim fa'il dia. Makna mematikan tak mesti. Maknanya ambil kesedaran. Ambil dengan sepenuhnya. Supaya kita ketika tidur ambil nyawa kesedaran kita sehingga kita tidak sedar dah kita. Ambil juga tu orang tu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut. Allah yatawaffal anfus, mengambil nyawa, apa nama ni, yatawaffal anfus hina mautiha, pada ketika mati, wallati lam tamut, dan hak tidak mati pun Tuhan yatawaffa juga, ambil juga nyawa. Hak tidak mati dia guna yatawaffa juga, hak mati pun tawaffa juga, hak tidak mati pun yatawaffa juga. Lam tamut, hak tidak mati, orang panggil ambil ruh yaqazah, bukan ruh hayat. Ruh dalam tubuh kita ni ada dua macam. Satu ruh hayat, kalau tubuh itu tak hidup dalam kita. Yang kedua orang panggil ruh yaqazah, ruh sedar. Apabila keluar waktu kita tak mati lagi, tapi kesedaran kita tak ada, hilang. Ruh yaqazah. Supaya orang pensar apa tu mana sedar, tapi dia tidak mati, dia tidak mati lagi. Ruh yaqazah tak ada. Jadi maknanya Nabi Isa ni pun Allah SWT ambil lagu tu. Hikmat dia. Satu hari nanti turun. Lepas tu dia adil begini-gini, dia akan patahkan salib, dia akan membunuh babi, dia akan menghapuskan perang, dan harta melimpah ruah pada ketika itu. Senang. Sujud satu kali lebih baik daripada dunia. Orang berasa taatnya orang pada masa tu. Makna Nabi Isa mari ni makna tidak kata hura-hara selalu dah. Amal dulu, amal. Lepas pada tu Nabi Isa mati pula. Lepas Dajjal mari, Dajjal pun tak ada. Tak tahu selama mana lagi nak kiamat tu. Tak tahu. Lepas pada tu tak tahu lagi. Baiklah. Lepas tu Abu Hurairah pun kata, kalau kamu nak baca ayat ni, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihi shahida. Ini ayat ni lah, setengah ulama dia kata ayat ni lah yang menunjukkan Nabi Isa tu dalam Quran. Kalau orang kata itu hadis, cerita tu Nabi Isa akan turun tu, mana ada ayat Quran ayatnya? Nabi Isa ni akan turun, tak ada ayat, dia kata. Sedangkan Abu Hurairah pun berdalil dengan ayat ni, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman dengannya. Dengannya ni dengan siapa? Dengan Nabi Isa. Ayat ni selepas ni duduk cerita tentang Nabi Isa ni. Melainkan pasti akan beriman dengannya qabla mautih, sebelum matinya. Maknanya Nabi Isa ni tak mati lagi. Sebelum mati tak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa. Sebelum matinya, bukan mati orang nak mati itu tidak. Sebelum mati Nabi Isa akan beriman. Maknanya Nabi Isa ni tak mati lagi. Kalau mati, apa makna Tuhan kata qabla mautih? Selepas matilah tu orang panggil. Kalau mati dah, ni sebelum mati. Makna Nabi Isa tak mati lagi. Baik orang kata kalau dia mati dah, pas hidup semula, itu mati dua kali pula. Sedangkan mati sekali dalam Quran pun ayat sekali, dalam hadis pun sekian banyak mati sekali ya. Tak boleh. Ni sebelum matinya. Wa yaumal qiyamati, ni cerita lain. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi kepada mereka. Jadi maknanya hak saat ni sebelum mati dia tu bukan kiamat tu, hak tu sebelum kiamat. Hak orang akan beriman. Sebab kalau sudah kiamat, apa makna beriman ya? Apa makna beriman? Sebelum kiamat tu orang beriman dengan dia.
sebelum mati dia. Pada hari kiamat suku pula, pada hari kiamat ada lagi peranan dia akan menjadi saksi kepada mereka, seperti mana nabi-nabi yang lain akan menjadi saksi belaka. Jelas dalam ayat ni dia dengan makna Nabi Isa tak mati lagi. Setengah ulama dia mentafsirkan gini, dia kata Nabi Isa tu mati dah. Dia kata tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya. Dengannya tu maksudnya dengan Nabi Isa juga, tapi sebelum matinya mati ahli kitab tu. Kot tu dia bagi kot tu. Mana setiap orang ahli kitab ni, mana John Pop ke mana-mana mana mati tu, sebelum dia mati tu dia beriman dengan Nabi Isa, bahawa Nabi Isa ni tidak Tuhan, Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Lepas tu apa makna beriman pada masa tu? Nak ceritanya sia-sia lah beriman pada masa tu. Kalau kata dia beriman apa, Tuhan tak pakai, tak terima. Kot tu dia bagi. Bukan makna Nabi Isa ni sebelum mati setiap orang, tapi itu tak ada jelas dalam hadis, tidak disokong oleh hadis. Dalam hadis kita tak ada jumpa setiap orang ahli kitab ni hak mana mati dekat dia nak mati tu dia lagu, tidak. Tetapi hak menyebutkan Isa ni tidak mati lagi, turun meretah turun gitu, banyak hadis itu. Maulana Anwar Shah Kashmiri tulis satu kitab, At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil masih, namanya. 70 hadis lebih dia kumpulkan dalam sahih belakang yang menyebutkan Nabi Isa ni akan tu. Kalau hak setahun ni hadis kita tak terima, apa lagu mana hadis hak lagu mana nak boleh terima. Setengah ulama kemudian tambah lagi hak tu sampai 100 lebih hadis tentang turun Nabi Isa. Jadi sehingga tak boleh kita nak kata ini hanya kiasan saja, maksud turun ni turun rahmat kok, turun apa, tidak, tak mungkin. Ini maksudnya turun Nabi Isa sungguh. Selain daripada tu, ni ayat Quran hak ni, dalam ayat yang lain ada sebut pula wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Dalam setengah qiraatnya dia baca wa innahu la'alamul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dalam ayat tu cerita sebelum tu, selepas tu Nabi Isa, in huwa illa abdun an'amnah, dia tidak lebih dari seorang hamba yang kami berikan nikmat kepada dia. Tuhan kata sebelum pada tu. Lepas pada tu dia sebut wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, sesungguhnya dia, yakni Nabi Isa, semua dalam kitab tafsir mana berkata lagu tu, merupakan alamat kepada kiamat. Fala tamtarunna biha, jangan kamu ragui sama sekali tentang kiamat itu. Wattabi'un, ikutlah aku, Tuhan kata. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Tengok kita tafsir mana-mana, dia kata Nabi Isa tu alamat kiamat. Kalau Nabi Isa tu mati tak turun balik, apa makna alamat kiamat? Alamat kiamat ni hak dekat kiamat tu, hak dekat kiamat. Kehadiran Nabi Isa tu tanda kiamat. Dan kalau kita tengok lagi, iaitu Dajjal ni dibunuh oleh siapa? Dalam hadis sebut terang hadis, dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal ni dari kalangan apa? Manusia, bukan jin. Dajjal ni bukan hantu ke apa, tidak, manusia. Manusia keturunan mana? Keturunan Yahudi. Dajjal jelas dalam hadis sebut keturunan Yahudi. Lepas tu Nabi Isa turun mana? Dalam hadis sebut dekat kawasan Israel, Lebanon, kawasan tu lah dia akan turun. Di Bab Lut, orang panggil di Bab Lut, nama tempat, dia akan turun situ. Kenapa turun situ? Mungkin kalau rakyat kepada orang zaman itu, dia payah nak faham tu. Tapi kalau rakyat kepada kita, sepatutnya kita mudah faham lah. Moga negara Israel ada dah, negara pengacau dunia ada dah. Hak dalam Quran, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dalam surah Bani Israel itu, kamu 2 kali akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kamu tu maksudnya puak-puak dia tu lah Yahudi, dan kamu akan bertindak sewena-wena di atas muka bumi. Tuhan ayat dah. Bila nyata? Lan ni nyata benar. Menasabah kalau Nabi Isa tu mari situ, dia mari situ dan dia bunuh di situ. Menasabah sebab kawasan dia.
Dulu orang tak apa-apa. Macam mana Nabi Isa nak mari situ? Hadis ni ayat kawasan tu. Sedangkan orang Yahudi tak ada mana, tak ada kuat mana. Tapi kalau sekarang ni mudah nak nampak. Mudah nak nampak. Lepas tu orang kata, apa tidak Nabi kita sendiri bunuhnya? Dan Nabi kita mati dah. Allah SWT tidak takdir nak apa nama ni munculkan dia. Seperti yang kita tak kata tadi, tak ada hikmahnya, tak ada hikmahnya, tak ada kelebihannya. Dengan Nabi Isa tu mari ikut syariat Nabi Muhammad, membuktikan syariat kita ni diakui oleh Nabi, diakui oleh Nabi. Yang duduk berebut zaman sekarang ni Kristian lah hak kuat, Islam, Yahudi, 2-3 tu hak kuatnya. Jadi kalau Nabi dia tu sendiri membenarkan agama Islam kita ini, menguatkan kita, ada maksud. Hak dia tak diterima tu jadi masalah semacam tak diterima, ada maksud. Kalau Nabi kita mari tak ada maksud. Jadi Dajjal itu pun dia kena apa nama ni Nabi Isa juga, sebab Nabi Isa ni pun Bani Israel. Dajjal tu pun keturunan tu lah juga. Sebagaimana di kalangan hak bukan manusia, dia ada pengacau, perosak dalam kehidupan di dunia ni, iaitu daripada iblis, syaitan, jin dan sebagainya, hak jahat-jahat tu. Hak tu hak kita tidak nampak. Di kalangan hak manusia ada juga hak jahat-jahat. Hak paling jahatnya, hak jahat bunuh orang, jahat curi, jahat, banyak lagi hak jahat dalam dunia ni. Tapi hak paling jahat syirik. Syirik, hak tu hak paling jahat. Mengaku Tuhan, mengaku jadi nabi. Hak sepatutnya nabi ni panduan orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang betul, menyelamatkan manusia dunia akhirat. Tiba-tiba kerana dia rosak, manusia tu bukan di akhirat, dalam dunia pun dah tak betul dah, tak selamat dah. Bahaya. Itulah orang panggil Dajjal. Hak Dajjal ni dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia, kalau manusia nabi, dia kena nak bela semacam seperti yang berlaku sekarang ni. Dajjal tu puak dia lah, kena kiranya. Tapi dia bunuh juga. Ada maksud kan? Ada maksud kan? Dia bunuh juga, dia hapuskan juga. Tak ada arti hak lagu ni. Ini perosak. Nah, itu tujuannya. Sebab itulah cerita hak Nabi Isa itu tidak jadi masalah. Setengah-setengah orang tak mahu terima, terpulang kepada dia. Tetapi kalau mengikut tafsir-tafsir dalam hadis dan banyak sebut jelas satu. Dan orang yang mengatakan Nabi Isa sudah mati, tidak mati tu menunjukkan kelebihan kita, Nabi kita kurang sebab dia mati. Tak boleh jadi dalih hak tu. Tak ada kena mengena hak tu. Tak ada kena mengena. Panjang umur dengan pendek umur tidak semestinya. Orang pendek umur tu kita kata kurang lah dia. Tak mesti, tak boleh. Kita tak boleh buat ukuran hak tu. Ni ada maksud lain ni, kod lain. Inilah Nabi SAW kata, bagaimana kamu ketika Ibnu Maryam itu turun di kalangan kamu dan imam kamu ada di kalangan kamu. Imam kamu tu, maksud imam kamu tu, kebanyakan ulama mengatakan Nabi Isa tu sendiri imam kamu. Dia akan menjadi tu imam. Semaya kita ni ikut cara kita. Apa lagi yang lebih kuat dalilnya? Dan apa maknanya? Di sini kalau kita pakai hak ni, barulah jelas nampak. Ahli kitab pada masa tu dah Nabi Isa tu sendiri mari kata agama Islam ni betul. Mana nak ada kafir lagi? Ikut semua lah. Ikut semua. Habis dah lah. Hak duduk bala, hak duduk apa nama ni, bertengkar selama ni, habis. Baru ada makna. Kalau dia beriman dekat nak mati tu apa maknanya? Pasal apa dia tahu? Menjadi bukti kepada siapanya? Mana orang tahu? Ni cerita saja, tidak menjadi bukti. Tetapi kalau Nabi Isa mari, lepas tu semua beriman, kan semua orang boleh tengok. Oh, betul Islam. Nampak, baru jelas, baru ada makna hak Tuhan kata ni. Kalau tidak, duk ayat ahli kitab, setiap orang ahli kitab nak mati tu semua beriman dengan Nabi Isa. Apa dia tahu? Apa jadi buktinya? Tak ada jadi bukti. Kalau lagu tu tak ada kelebihan lah Quran ni. Orang kata royak boleh royak belaka. Wah, siapa dia nak tahu waktu? Tapi kalau pakai cara kita saat ni, orang kata sebelum Nabi Isa mati, dia mari berjual royak agama Islam ni hak betul, semua masuk Islam. Baru bukti. Baru jadi bukti yang nyata. Jelaslah hak sebut dalam Quran. Baru jelas. Sekat itulah, wallahu a'lam wa akhiruna. Subhanallah.